Dan masa dia tengah duk buat Milo tu, sekali dia dapat rasakan dekat belakang dia ni, dekat tengkuk dia tu, ada satu macam hembusan nafas. Macam ada orang pergi tiup dekat sini kan. Masa ni lah Kak Rina ni mula rasa panik. Sebab benda tu macam seolah-olah betul-betul ada dekat belakang dia tau. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ni, sebenarnya Pika dah pun lama dapat email daripada Syah, bukan nama sebenar. So, Pika nak minta maaf sangat-sangatlah pada Syah ni sebab baru sekarang Pika dapat release video ni. Sebab hari tu kan kita puasa, lepas tu kita raya. Jadi ada banyak sikit lah masalah dekat situ. So, barulah hari ni Pika mempunyai kesempatan untuk menceritakan tentang kisah seram Syah ni. Yang mana kisah ini sebenarnya berlaku di sebuah kuartus kerajaan yang terletak di Muar, Johor. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya kisah kali ini berlaku kepada Syah sekeluarga yang mana Syah ni dia merupakan anak bongsu daripada 3 adik-beradik. Syah masih lagi mempunyai ibu ayah. Lepas tu kakak yang sulung bernama Kak Rina, juga bukan nama sebenar. Dan kakak yang kedua pula bernama Kak Li, juga bukan nama sebenar. Mereka semua ni satu keluarga merupakan berasal daripada Johor Bahru. Dan lepas ayah dia ni dapat naik pangkat, jadi ayah dia ni kena berpindah pergi ke Muar. That's why lah ayah dia dan juga mereka semua ni terpaksa berpindahlah ke kuartus tersebut yang terletak di Muar. Dan untuk pengetahuan korang juga, mereka semua ni beragama Buddha. Jadi bila pertama kali mereka menjejakkan kaki ke rumah baru mereka yang terletak di Muar tu, mereka rasa sangat gembira, sangat happy disebabkan oleh kata Syah, rumah diorang tu memang sangat cantik. Sebab memang sangat besar dan luas. Lepas tu dia ada 5 bilik dengan 2 ruang tamu. Jadi dekat sini korang boleh nampak lah yang memang rumah tu sangat-sangat selesa lah untuk mereka 5 beranak ni. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kuartus tu dia ada macam satu blok. Lepas tu dekat satu blok tu dia ada 6 buah rumah. Yang mana dia ada 3 tingkat dan setiap tingkat tu dia ada 2 rumah. Korang faham kan? Ada 2, jadi 6 buah rumah untuk satu blok ni. Dan rumah Syah dan family dia ni pula terletak di tingkat 3. So disebabkan oleh tingkat tu cuma ada 3, so memang tak ada lift lah. Dia cuma ada tangga. Pada bulan pertama mereka menetap dekat sana, tak ada sebarang kejadian seram pun yang menimpa mereka semua ni. Tetapi selepas masuk sahaja bulan yang kedua, mulalah satu persatu kisah seram berlaku dekat mereka semua ni. Yang mana kisah seram yang pertama bermula daripada kakak yang sulung iaitu Kak Rina. Pada satu hari, Kak Rina ni dia keseorangan dekat rumah tau. Lepas tu, dia pun nak pergilah cuci muka dia. So, dia pun masuklah dekat dalam bilik air kan. Masa tengah duk cuci muka tu, sekali dia dapat rasakan seolah-olah ada seseorang macam lembaga hitam yang berada di sebelah dia. Tapi masa tu, Kak Rina ni dia cuba untuk fikir positif lah. Dia fikir macam, oh mungkin imagination dia je lah kot. Lepas tu dia cuba abaikan dan lepas dah siap cuci muka semua, dia pun keluarlah daripada bilik air tu. Dan lagi sekali, daripada satu pantulan cermin, dia boleh nampak yang seakan-akan ada satu lembaga hitam macam seseorang macam tu duduk betul-betul dekat atas katil dekat bilik dia ni. Dan lagi sekali juga Kak Rina ni dia macam cuba untuk fikir positif lagi sekali. Dia anggap macam, oh mungkin perasaan dia je lah kot. Dia cuba untuk abaikan macam tu je lah. Sampai lepas tu, dia ni terasa macam nak minum air Milo pula. So, dia pun pergilah berjalan ke dapur. Dan masa dia tengah duk buat Milo tu, sekali dia dapat rasakan dekat belakang dia ni, dekat tengkuk dia tu, ada satu macam hembusan nafas. Macam ada orang pergi tiup dekat sini kan. Masa ni lah Kak Rina ni mula rasa panik. Sebab benda tu macam seolah-olah betul-betul ada dekat belakang dia tau. Jadi disebabkan oleh dia panik, teruslah dia ni berlari keluar. Sebab dia kan seorang dekat rumah. Dia pun berlari keluar dan dia tunggulah
kat luar tu sorang-sorang sampailah ahli keluarga dia yang lain pulang. Barulah Kak Rina ni berani untuk masuk ke dalam rumah. Cumanya masa tu Kak Rina ni dia tak berani nak bagi tahu dekat family members dia yang lain tentang kejadian seram yang berlaku dekat dia tu. Mungkinlah satu, dia takut orang tak percaya dengan kisah dia tu kan. Yang kedua, dia mungkin fikir macam imagination dia je lah kot. Macam tu. Untuk pengetahuan korang, Kak Rina pada masa tu berusia 17 tahun. Dia tengah nak ambil SPM lah. Dan kata Syah, Kak Rina ni dia punya habit ialah dia suka untuk bangun pukul 3 pagi. Lepas tu study. Dia bangun, mandi, lepas tu dia belajar. Baguslah kiranya Kak Rina ni memang seorang student yang sangat baguslah sebab selalu bangun awal pagi untuk study kan. Dan seperti biasa juga Kak Rina ni bila dia nak mandi dia akan pergi ke balkoni rumah dia orang tu. Lepas tu dia akan ambil tuala nak mandi kan. Masa ni dia tengok bila dia kan dekat kawasan balkoni kan. Dia tengok yang dekat bahagian bawah ni dekat macam satu laluan pejalan kaki ke macam tu. Ada seorang perempuan berbangsa Cina yang mengandung. Lepas tu perempuan Cina tu pula memakai baju mengandung ni yang polka dot yang ada bulat-bulat tu kan. Lepas tu Kak Rina ni dia macam beraninya perempuan ni. Ataupun siapa perempuan tu kan. Mula-mula dia macam abaikan je. Tapi setiap malam sepanjang dia duduk study tu memang dia akan nampak perempuan yang sama dekat kawasan tu. Which is kalau kita macam pelik jugalah kan perempuan mengandung duduk berjalan seorang diri dekat luar pukul 3 pagi macam tu. Tetapi ada lagi satu benda pelik sebenarnya iaitu Kak Rina ni dia dah belajar selama beberapa bulan. Dan perempuan tu kali pertama dia nampak, dia boleh rasakan yang macam daripada tengok pada perut perempuan Cina tu tadi, dia seakan-akan mengandung dalam 7 bulan macam tu. Perut dah besar lah kan. Tapi yang peliknya walaupun Kak Rina ni dah study selama beberapa bulan kan, perut perempuan tu masih sama. Seakan-akan macam perempuan ni tak beranak ke? Dan walaupun kejadian tu sebenarnya agak pelik, tapi Kak Rina ni dia just abaikan je cerita tu dan dia tak menceritakan langsung dekat ahli family members dia yang lain. Macam kejadian seram yang berlaku dekat kakak dia yang kedua yang bernama Lee tu pula macam ni. Masa tu Kak Lee ni dia ambil PMR berusia 15 tahun pada waktu kejadian tu. Dan kakak Lee ni dia jenis yang suka kalau macam bila dia study, dia suka goyangkan kaki. Macam setengah daripada kita ada kan yang macam tu kan. Bila kita tengah study, kita goyangkan kaki macam tu. Dan pada satu malam ni, masa dia tengah duk study, duk fokus study ni, tiba-tiba dia dapat rasakan yang masa dia tengah duk goyang kaki dia tu kan, dia seperti tertendang muka seseorang dekat bawah meja. Kan kita biasanya kalau tertendang kucing ke, kita boleh rasa kan dekat kaki kita, dekat hujung-hujung tu macam macam muka orang. Macam tu lah lebih kurang Kak Lee ni. Dia macam peliknya macam tertendang muka orang. So bila dia intai dekat bawah, dia tengok tak ada pun. Lepas tu dia macam apalah biarlah, abaikan je lah. Sampailah pada satu hari ni, ayah diorang ni suruhlah Kak Ali ni bawa turun cangkul untuk pergi ke bawah kan. Dan masa ni Kak Ali masa dia turun tangga bawa cangkul tu, tiba-tiba ada seseorang macam tolak dia dengan kuat daripada belakang tau. Sampaikan Kak Ali ni tergolek jatuh tangga. Dan mengikut Syah, Kak Ali ni mengalami kecederaan yang agak serius jugalah. Cuma dia tak bagi tahulah dekat parents dia kan kenapa dia terjatuh. Sebenarnya dia rasa macam ada orang tolak, tapi dia macam tak tahulah, mungkin dia orang masih lagi anggap yang tu sekadar satu imagination dia orang kot. So tak lama selepas tu Kak Ali ni pun slowly recover. Dia dah sembuh sepenuhnya. Dan pada satu hari, macam Kak Rina tadi, dia dapat dengar bunyi orang hembus nafas dekat belakang tengkuk dia kan. Macam Kak Ali punya kes pula, dia boleh dengar macam ada orang tengah hembus nafas dengan sangat kuat di sebalik langsir dekat rumah dia tu. Dekat rumah mereka tu kan. Lepas tu, yang lagi pelik, kejadian yang Kak Lee ni pula alami adalah mereka ni mempunyai kucing. Dan yang peliknya, kucing diorang ni selalu ikut satu benda dan seolah-olah dia meminta makanan daripada satu bentuk benda tu.
Faham tak? Dia macam, korang perasan tak? Kalau macam kucing, bila dia lapar, dia ikut kita macam mana. Dia follow je kita pergi mana-mana kan. Lepas tu dia tengok kita dan dia pun macam miau-miau macam ni kan. Sama juga dengan kucing mereka semua ni, yang mana kucing tu seakan-akan ikut satu entiti yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, dan kucing tu seolah-olah berkomunikasi dengan benda tu. Macam tadi Pika ceritakan yang kisah Kak Ali tu, dia pernah terjatuh tangga disebabkan oleh dia rasa macam ada sesuatu yang menolak dia kan. Macam kejadian yang menimpa ayah mereka pula lebih kurang sama. Cumanya pada masa tu jam menunjukkan pukul 2 pagi dan ayah dia ni baru saja habis buat rondaan malam. Dan kebetulan pula pada malam tu juga tak ada api, tak ada elektrik. Dan disebabkan oleh rumah mereka kan tangga je, tak ada lift. Masa tu ayah dia ni perlahan-lahan berjalan naik tangga lah dalam keadaan yang agak malap macam tu sebab semua tempat tak ada elektrik kan. Lepas tu bila ayah dia berjalan naik ni, ayah dia dapat rasakan yang dekat belakang dia ni macam ada seseorang tengah ikut dia naik tangga bersama. Jadi sama seperti kita lah, bila kita rasa macam ada orang dekat belakang, mestilah kita akan pusing untuk tengoklah siapa orang tu kan. Tetapi malangnya bila ayah dia orang ni pusing untuk tengok siapa yang ikut dia pada malam tu, ayah dia tak adalah nampak apa-apa pun. Cuma dada ayah dia ni ditolak dengan kuat oleh sesuatu yang ayah dia tak nampak, sampaikan ayah dia ni terjatuh. Sebenarnya kejadian seram yang berlaku dekat mereka semua ni bukanlah berlaku hanya kepada keluarga Syah sahaja. Sebab sebenarnya berlaku juga dekat penghuni-penghuni lain yang menetap dekat kawasan kuartus yang sama tu. Contohnya, macam dekat tingkat yang paling bawah, ada seorang uncle ni, dan uncle ni kata Syah merupakan seorang yang bujang. Dia tak kahwin lagi lah. Pada satu hari, Syah ni dan juga adik-beradik dia ni tengah duk mencari kucing mereka tau. Lepas tu dia pun tahulah yang kucing dia ni pergi masuk dekat dalam rumah uncle tu. Dan mungkinlah mereka semua ni macam dah rapat kan, macam satu family macam tu. So diorang ni pun pergilah cari kucing tu sampai ke bawah. Lepas tu dia tengok, mereka semua dia tengok yang kucing diorang ni tengah duk mencakar dekat bilik tengah dalam rumah uncle tu. Cuma masa ni yang peliknya lagi satu, mereka tengok yang kawasan rumah uncle ni bersih tau. Dekat dalam rumah uncle tu bersih sangat. Tetapi bila diorang macam intai dekat bilik tengah tu, nampak macam berdebu. Nampak macam orang tak jaga. Macam dah lama macam tu orang tak pergi dekat situ. So dia agak pelik lah kan. Kenapa rumah uncle ni semua tempat bersih. Tetapi bilik yang tengah tu je yang macam pelik sikit. Lepas tu kucing diorang kan duk cakar-cakar macam tu. Macam cuba nak masuk kan. So lepas tu diorang pun macam abaikan je lah macam tu. Dan lagi satu pula, benda pelik yang berlaku dekat rumah uncle tu, kan tadi Pika ada bagi tahu yang uncle tu merupakan bujang kan, dia tak kahwin. Tetapi yang peliknya mereka semua ni selalu sahaja dapat bau orang tengah masak, orang tengah menumis sejurus selepas uncle tu pergi kerja. Kan rumah tu kosong sepatutnya kan. So siapa yang tengah duk menumis, yang tengah masak daripada rumah uncle tu? Bukan setakat dia dapat hidu bau orang menumis tau. Tapi pada masa sama juga mereka semua ni dapat dengar bunyi macam orang tengah menggunakan kuali dengan sangat kuat. Jadi kat situ dah agak pelik lah, siapa sebenarnya yang menetap bersama-sama dengan uncle dekat dalam rumah tu. Okey, tadi semua adalah kisah-kisah daripada kakak, daripada ayah dan juga uncle tu kan. Sekarang kita akan masuk ke kisah yang dialami oleh si Syah ni sendiri. Yang mana kata Syah, untuk dia pula, kes dia agak serius sikit lah. Disebabkan oleh Syah ni, dia mengalami masalah penglihatan. Sampai ke dia tak boleh nampak. Tapi yang peliknya, bila diorang ni bawa Syah ni pergi jumpa doktor, doktor kata Syah ni tidak mengalami sebarang masalah kesihatan pun. Sepatutnya penglihatan Syah ni seperti biasalah. Tapi yang peliknya, kenapa Syah ni tak boleh melihat? So sama seperti kita lah, orang Melayu semua kan. Kebiasaannya kalau bila kita sakit ataupun seseorang tu sakit, tetapi bila bawa jumpa doktor, doktor kata tak ada sebarang masalah kesihatan, masa tu kita akan carilah alternatif yang lain. Mungkin kita cuba untuk cari
rawatan perubatan tradisional macam tu kan. Sama jugalah dengan keluarga Shah ni. Kan tadi Pika kata mereka ni sekeluarga merupakan beragama Buddha. So masa ni ayah mereka ni bawalah si Shah pergilah jumpa dengan seorang monk. Monk tu adalah Tok Sami. Jadi masa tu kan, selepas Tok Sami ni semua masuk, lepas tu diorang tengoklah keadaan, adalah beberapa ritual yang diorang lakukan semua. Masa ni monk tu dia cakap lah dekat ayah Shah, dia kata sebenarnya rumah ni macam seakan-akan ada satu aura negatif yang sangat kuat lah. Macam tu yang menyebabkan si Shah ni hilang penglihatan. Jadi sepatutnya mereka semua satu keluarga ni kena cepat-cepat pindah keluar daripada rumah tu. So disebabkan oleh mereka ni yakin yang ada sesuatu dekat dalam rumah tu, jadi mereka pun cepat-cepatlah nak keluar daripada rumah tu kan. Dan lepas tu mereka pun mulalah kemas barang, packing bag apa semua ni. Dan masa tengah duk packing bag tu, datanglah jiran. Biasalah kan kalau kita nak pindah apa semua, datanglah jiran kan. Jiran ni merupakan aunty yang duduk dekat tingkat yang kedua. Masa tu aunty tu datanglah, mungkin tengah bersembang ke macam tu. Dan sekali aunty ni pun keluarlah satu cerita. Dia tanyalah, sebenarnya dekat rumah mereka ni kan satu level, satu tingkat tu dia ada 2 rumah kan. Depan rumah ni ada orang tak? Sebab dia kata pernahlah ada satu malam tu husband kepada aunty ni dalam pukul 3.30 pagi macam tu, dia nampak ada seorang perempuan berbangsa Cina yang mengandung pakai baju polkadot tengah duk naik tangga. Tapi yang peliknya, bila suami kepada aunty ni tegur perempuan tu tadi, perempuan tu buat tak layan je. Jadi aunty tu macam pelik lah, siapa perempuan tu sebenarnya kan yang duduk dekat kawasan quarters diorang ni. Jadi masa tu Kak Rina bila dia dengar tentang cerita yang dikongsikan oleh aunty tu, dia terus teringat, dia yang selalu nampak perempuan mengandung tu kan. Dan sekarang rupa-rupanya jiran mereka pun nampak kelipat yang sama juga. Jadi satu benda yang sangat misteri lah, siapa sebenarnya perempuan Cina yang mengandung yang diorang nampak tu. Selepas mereka semua ni berjaya pindah keluar daripada kawasan rumah tu, barulah penglihatan Shah ni perlahan-lahan kembali pulih. Dan masa ni jugalah Shah ni pun beranilah buka cerita. Sebenarnya dikata dia selalu nampak ada makhluk yang merangkak tau. Tapi dia tak pernah pun kongsikan benda tu dengan parents dia sebab dia takut kena marah. Yelah mungkin orang akan tuduh dia ni imagination yang sangat kuat ke apa kan. Sebab itulah dia tak bagi tahu. Jadi masa tu mungkinlah mereka sama-sama anak beranak ni yakinlah yang sebenarnya rumah diorang tu memanglah ada something dekat situ. Dalam beberapa bulan selepas mereka pindah keluar, adalah suatu hari ni ayah mereka ni terserempak dengan uncle. Ingat tak Pika cerita yang tadi ada seorang uncle yang duduk dekat tingkat 1 tu kan? Uncle tu pun bukalah cerita. Dia kata sebenarnya bukan setakat rumah Shah sekeluarga ni je yang seram, sebab sebenarnya quarters tu sendiri keras tau. Even rumah uncle dekat tingkat 1 tu pun pernah ada satu kejadian seram yang berlaku dekat uncle tu sendiri. Yang mana masa tu uncle tu kata dia tengah duduk dekat ruang tamu tu dan tiba-tiba blackout. Tak ada api, tak ada elektrik. So dia pun cubalah untuk hisap rokok. Dia duduklah dekat sofa dekat ruang tamu dia tu. Masa tu tengah dia nak hisap rokok tu kan, sekali dekat sebelah dia ni ada seorang perempuan datang. Perempuan tu pakai baju kebaya, lepas tu rambut dia bersanggul. Masa ni uncle tu terus panik, rasa takut. So uncle tu pun bagi tahulah dekat perempuan tu, janganlah kacau saya, janganlah kacau saya. Saya janji saya akan bagi satu ruang dekat dalam rumah ni untuk awak. Sebab itulah, ingat tak tadi kan Pika ada cerita juga yang dekat rumah uncle tu ada satu bilik tengah tu yang kosong tapi macam tak dijaga. Macam ada something macam tu kat situ kan. Rupa-rupanya uncle tu memang dah ready bilik tu untuk perempuan tu tadi. Mungkin yang diorang duk dengar memasak, tengah menumis semua tu kan daripada rumah uncle tu, perempuan berkebaya bersanggul tu lah sebenarnya. So sekarang lepas dah beberapa tahun, mereka semua dah pun dewasa, dah pun pindah ada kehidupan masing-masing lah. Ada yang duduk dekat KL, ada yang duduk dekat Johor Bahru. Dan kata Shah, kuartus tu sekarang masih ada lagi. Cumanya kan ada 6 rumah dekat satu blok ni.
Sekarang cuma ada satu je yang masih lagi menetap dekat situ. Yang lain semua macam dah pindah. Even parents dia orang pun dah pindah semua kan. Dan sekarang pun parents Syah ni memang dah belilah satu rumah sendiri yang juga terletak dekat kawasan Muar tu. Dan biasanya kalau bila Syah dengan kakak-kakak dia, adik-beradik dia yang lain ni balik ke rumah parents dia, biasanya memang diorang ni suka pergi ke kawasan quarters tu. Sebab katanya diorang nak tengok macam mana keadaan quarters tu sekarang. Dan memang setiap kali kata Syah, bila masuk je dekat kawasan quarters tu, dia boleh rasakan satu perasaan yang tak menarik, yang tak best. Satu aura negatif macam tu, yang rasa macam meremang, rasa seram je kan. So mereka memang sangat yakinlah yang sebenarnya quarters tu merupakan satu quarters yang sangat-sangat berpuaka. So, apa pandangan korang tentang kisah yang dikongsikan oleh Syah ni? Apapun seperti biasalah Pika nak tahu, dan korang bolehlah komen dekat komen di bawah. Apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.